bercakap mengenai buku secara umum yang sempat saya baca lah untuk sesi bicara santai pagi ni. Buku yang saya baca tajuknya adalah 8 Simple Steps to Success, Tips for Finding Fulfillment in Your Life and Your Work. Baik, dalam buku ni penulisnya sebelum tu adalah Dr. Robert Knowlton yang mana menekankan tentang kepentingan untuk kita meletakkan hala tuju dalam semua urusan kehidupan meliputi hubungan dan tanggungjawab kita terhadap keluarga, terhadap kerja, masyarakat, komuniti dan seumpamanya lah. Okey, semestinya kita sentiasa harapkan apa yang dirancang dan diusahakan berjalan dengan lancar, seterusnya akan mendatangkan kepuasan atau hasil yang menguntungkan. Dan kita tahu bahawa dalam hidup ni kita mempunyai pelbagai peranan. Sama ada kita yang masih ada ibu bapa tu, kita masih lagi bertanggungjawab sebagai anak, sebagai pasangan kepada suami atau isteri kita, sebagai ibu bapa sendiri, adik-beradik, sebagai pekerja, kita juga ada rakan sekerja, kawan-kawan, jiran tetangga dan sebagainya lah. Kenapa kepuasan atau self-fulfillment tu penting dalam konteks kehidupan? Sebabnya ambil contoh dalam konteks kerja, self-fulfillment atau kepuasan dalam diri seorang staff tu berkait dengan prestasi kerja yang menyumbang kepada peningkatan produktiviti. Okay. Begitu juga hubungan kita dengan keluarga dan diri kita juga secara peribadi tidak terkecuali lah supaya kita dapat hidup dalam suasana yang harmoni sesuai dengan tanggungjawab dan peranan yang diamanahkan pada kita lah. Okey, sedikit mengenai Robert Knowlton ni, beliau merupakan seorang guru latih, pengajar dan juga certified NLP Master Practitioner. NLP ni bermaksud Neuro Linguistic Programming. Dia merupakan gabungan pelbagai ilmu lah, melakoni pelbagai bidang seperti cybernetics, linguistik, neurologi dan pemodelan dari University of California San Francisco. Beliau sehingga kini telah terbitkan lebih 100 artikel jurnal dan buku berkaitan dengan kepakaran beliau lah sejak tahun 1999. Dan ada slide yang dipaparkan juga secara ringkas, tak maaf sekiranya terlalu ringkas, tapi saya akan ceritakanlah insyaAllah setiap satu steps atau pendekatan yang dikongsikan penulis. Okay, jadi saya terus pada ulasan ya. Tadi tu macam mukadimah. Boleh terus? Macam mana mukadimah dulu Saya mukadimah dulu. Saya ulas teruslah. Mukadimah dulu masing-masing. Mukadimah dulu. Okey, saya rasa sekian dulu mukadimah atau intro dari saya. Sekejap lagi saya akan kongsikanlah mengenai tips atau pendekatan dari penulis ni. Terima kasih. Terima kasih Puan Sharifah. Satu pengenalan lah yang baik. So kita teruskan dengan ahli panel yang kedua. Saya baca tajuk ni, saya memang sukalah. Why Men Don't Listen and Women Can Read Maps. Tanpa melengahkan masa, kita persilakan Encik Muhammad Nazrin Abdullah Muhammad Suhaimi untuk sampaikan pengenalan buku tersebut. Terima kasih kepada moderator. Semua dengar ke saya? Dengar Nazrin. Jelas ya? Jelas, okay. Jelas. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat FSSH apa semua. Saya Muhammad
Nazrin dari FSSH KL. Okay, hari ni saya akan buat book review, tajuknya Why Men Don't Listen and Women Can't Read Math. Okay, untuk tu buku, okay, pengenalan ya. Sekarang untuk buku ni adalah Allen dan Barbara Pease. Buku ni ada, pada asalnya adalah terbitan dalam bahasa Inggeris, tapi yang saya baca ni adalah bahasa Malaysia. Terjemahan oleh Hasnah Ishak, ia terbitan oleh PTS Millennials and Demhat pada tahun 2011. Dalam buku ni dia punya persoalan utama, adakah lelaki lebih baik dari perempuan ataupun perempuan lebih baik dari lelaki. Okey, dalam buku ni juga writer dia punya pandangan ni adalah lelaki dan perempuan itu cuma berbeza. Bukanlah satu jantina tu lebih baik daripada jantina yang lain. Okey, kenapa dia cakap macam tu? Apa kepentingan dia punya statement ni? Supaya bila kita faham perbezaan antara perempuan dan lelaki, barulah kita mampu untuk membina kekuatan yang lebih kolektif sebagai pasangan, tak kira pasangan bekerja ataupun pasangan suami isteri, pasangan berkawan. Okey, dalam buku ni dia ada banyak bab. Contohnya yang dia bincangkan adalah contohnya wanita ni adalah alat dia ada sixth sense ke, dia ada alat pengesan ke ada dalam diri dia. Lepas tu dia ada bincangkan juga kenapa lelaki ni dia hanya boleh fokus dalam kepada satu perkara dalam satu masa. Dan dia juga ada bincangkan kenapa perempuan suka berkias dan lelaki perlu cakap straight to the point. Dia juga ada tunjukkan kenapa dia dalam buku ni juga ada menceritakan kenapa bila lelaki dengan perempuan ni kenapa bila diberi baca map ni dia ada macam tak boleh bagi perempuan dengan lelaki baca map sama-sama, nanti bergaduh. Dan juga ada isu yang dibincangkan adalah macam seks, LGBTQ, tapi saya tak nak sentuh lah bahagian yang belakang tu sebab ianya macam berat. So saya nak yang perempuan yang santai je untuk pagi ni. Okey, itu saja untuk pengenalan buku daripada saya. Okey, terima kasih panel kedua. Seterusnya saya jemput Puan Fazilah Lasim yang akan membuat pengenalan berkenaan dengan buku Environment Quality Akta 1974 Schedule Waste Management. Persilakan. Puan Fazilah boleh mula, Puan Fazilah.
Hello. Hello. Hello, dengar Kak? Dengar. Okey, terima kasih Zaira. Saya Fazilah pada Akademi Tamadun Islam, staf Muhammad Nasional. Tajuk saya Environmental Quality Act 19. Saya memilih topik schedule waste management lah, dan berjadual. Buku dalam ni dia ada akta lah, di mana untuk dia terkandung satu akta berhubung dengan mencegah, mengawal pencemaran alam dan membaiki alam sekeliling. Bukti undang-undang ini dibuat oleh Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang atas nasihat dan persetujuan daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang berundang dalam Parlimen. Topik yang saya pilih ialah pengurusan sisa berjadual kerana makmal biasalah untuk mengendalikan bahan kimia. Tapi dia tak semestinya dalam makmal je. Dalam pejabat pun ada sisa berjadual yang berbentuk gel, cair dan lain lah, atau paper, plastik, sebagainya lah. Okay, itu je intro pada saya dan untuk Zaira. Okay. So kita kembali pada panel pertama untuk terangkan isi-isi buku tersebut. Silakan Puan Sharifah. Okay, terima kasih sekali lagi saudari moderator Zira. Okay, bercerita tentang tips atau pendekatan yang sesuai dipraktikkan dalam usaha untuk kita mendapat self-fulfillment atau kepuasan. Mana tajuk buku tersebut ada 8. Yang pertama menurut penulis adalah seperti yang dipaparkan pada slide tu adalah set a course for success. Okay, ini bermakna pertama sekali kita perlu kenal pasti dan tetapkan apa atau perkara yang boleh bantu atau menggerakkan kita lah untuk capai sesuatu kepuasan atau self-fulfillment tu. Baik, di sini ada 2 perkara yang perlu sebutkan. Pertama adalah planning dan yang kedua adalah effort consistent with your plan. Makna perancangan sebenarnya kalau kita faham dia membentuk satu kerangka atau guideline untuk pastikan kita sentiasa fokus akan apa yang kita harapkan akhirnya akan tercapai. Sebab tu perancangan perlulah jelas dan kita pun kena tahu di mana kita nak mula dan di mana nanti hasil akhirnya atau the end result. Dan bila sesuatu perancangan tu jelas, seterusnya dapat bantu kita untuk layout ataupun kenal pasti apakah langkah-langkah serta inisiatif yang sesuai di mana kalau kita amalkan secara konsisten pastinya kita dapat mencapai hala tuju kita. Okay, tips yang kedua adalah destination success. Okay, dalam tips yang kedua ni ada 5 yang dinyatakan tu sebagai sub tips. Secara umumnya destinasi bermaksud perjalanan. Ni saya direct translate lah. Dalam konteks ni penulis menyatakan ada 5 route on the success map, iaitu pertama sekali know what you want. Bermakna kita kena tahu apa kehendak kita, apa yang kita nak buat atau kita usahakan. Keduanya have a clear purpose. Purpose ni tujuan lah kenapa kita nak buat sesuatu. Itu tak kira lah sama ada di tempat kerja, untuk keluarga dan sebagainya. Yang ketiga
understand and use intent, dia maknanya di sini kita kena faham apa yang kita nak buat atau usahakan tu berserta dengan sumber atau alternatif yang ada. Kita perlu gunakan sebaik atau semaksimum yang mungkin lah. Sebab intent ni juga dia melibatkan subconscious mind, jadi dia perlu bergerak selari. Okay, yang keempatnya adalah establish commitment. Commitment bermakna kita bagi tempuan lah. Kita beri dedikasi sepenuhnya kepada apa yang diusahakan tu. Dan yang kelima, clearly articulate how it benefits you, yang mana bermaksud articulate ni adalah satu kebolehan untuk menerangkan atau menyatakan dengan jelas bagaimana ia akan bawa manfaat atau pulangan yang besar pada kita akhirnya. Okey, seterusnya tips yang ketiga adalah what if you couldn't fail. Ia lebih kepada persepsi lah, ya, yang saya faham daripada maksud penulis ni. Okey, yang mana kita sedikit sebanyak perlu jangkakan kemungkinan berlakunya kegagalan atau kekangan lah dalam proses untuk kita mengusahakan sesuatu. Okey, kita biasanya maklum lah ya, kita tahu yang dengan perancangan dan usaha yang konsisten tentu kita tak akan berdepan dengan apa-apa masalah, tapi kita kena sentiasa bersedia untuk mendepani apa saja dugaan atau cabaran secara positif, kerana sebenarnya kegagalan inilah yang jadikan kita lebih matang dan cekal, khususnya mendidik kita dari segi macam mana nak mengurus pemikiran, mental dan emosi dengan lebih baik lah. Okey, slide seterusnya merujuk kepada tips yang keempat adalah create a winning attitude for success. Ada 6 sub-tips yang dikongsikan penulis. Okey, secara umumnya sikap positif yang dapat mempengaruhi kecemerlangan seseorang individu pertama sekali adalah set your inner motivation, atau dalam erti kata lain kita kena set atau tanam dalam fikiran kita secara spesifik apa goal atau sasaran kita. Yang keduanya, the value of high standard. Ni selain daripada dorongan motivasi yang tinggi pada diri sendiri, kita juga perlu tetapkan satu yang dipanggil standard atau tanda aras lah supaya tidak menjejaskan perancangan atau hala tuju yang disasarkan. Okey, ketiga adalah chunk down your goal. Ni khususnya jika melibatkan perancangan atau usaha yang besar, yang kadang tu kompleks lah untuk jangka panjang. Mungkin saya boleh bagi contoh macam perancangan yang besar mungkin melibatkan perancangan financial sustainability untuk tempoh 5 tahun fakulti, yang mana biasanya inisiatif atau pendekatan yang dicadangkan akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut tahun, akan bantu kita dan memudahkan kita lah untuk buat pemantauan secara efektif dari masa ke semasa. Okey. Sub-tips yang keempat adalah combine your present and future time frames. Okey, maksud penulis di sini adalah melalui pengalaman yang diperolehi dalam proses perancangan dan mengusahakan sesuatu, perlu selari lah dengan maknanya konteks akan datang atau relevan lah
supaya maknanya dia akan berterusan lah manfaat tu. Okay, personal involvement pula adalah tips yang kelima, yang mana personal involvement bermakna secara peribadi kadang-kadang kita perlu maknanya yang ni saya nampak lebih kepada apa yang kita usahakan secara berkumpulan, kita beri sepenuh komitmen dan letakkan tanggungjawab kita secara peribadi kerana secara tak langsung menjadikan kita lebih fokus, committed dan seterusnya mendatangkan kepuasan atau self-fulfillment dalam diri yang boleh membantulah dalam proses. So, yang keenam, sub-tips di bawah create a winning attitude for success adalah self-to-self comparison ataupun kita refleksi atau kita tanya diri lah dari masa ke semasa secara mungkin berkala lah, macam contohnya kita tanya di sini apa yang aku dah buat setakat ni, apa yang aku dah buat minggu lepas ataupun apa yang aku nak buat minggu depan. Jadi di situ kita boleh pantau lah ya. Dan seterusnya tips kelima adalah the secret to a life success and fulfillment. Okay, dalam pendekatan ni penulis naraikan ada 4 tips asas yang sesuai kita praktikan. Yang pertama adalah determine your core attributes. Yang ini merujuk pada kebolehan kita perlu untuk kenal pasti kekuatan-kekuatan kita. Keduanya, define and acknowledge your unique natural gift, yang mana kita juga perlu mendalami dan hargai kelebihan yang ada dalam diri yang mungkin kita sendiri tak sedar. Biasanya meliputi kemahiran atau bakat ataupun pengalaman-pengalaman yang kita pernah lalui sebelum ni. Okey, ketiga adalah connect to past experiences where you felt satisfied. Bermakna kita boleh gunakan kejayaan pengalaman-pengalaman terdahulu sebagai pemangkin semangat ataupun motivasi dirilah. Okey, yang keempat adalah notice how contribution to the notice how contribution is something much bigger, how it's connected to a larger version or endeavour. Okay, ada masanya apa yang kita lakukan atau usahakan juga kita perlu fikirkan bukan saja mendatangkan kepuasan atau self-fulfillment pada diri sendiri semata-mata, tapi juga pada orang lain. Okay, tu tips yang kelima. Keenam adalah what's your story. Okay, nulis ada sebut yang mana storytelling lies at the heart of human experience, yang mana menerusi pendekatan ni penulis menyatakan kita perlu untuk saling berkongsi pengalaman dan berinteraksi dengan individu lain sesuai dengan keperluan atau tuntutan kerja, termasuk hubungan kita dengan keluarga dan sebagainya lah. Okay, seterusnya tips ketujuh dan ke-8 ni secara umum saja sebab apa yang saya faham lebih menjurus kepada leadership skill ataupun pengurusan di peringkat lebih tinggi. Sebab tips ketujuh ni merujuk kepada coaching skills dan tips ke-8 adalah going visual, yang mana merujuk kepada kebolehan lah yang saya nampak untuk
mengajar atau menjadi mentor yang berkaitan dengan performance and excellence oriented di tempat kerja, ya, melibatkan nilai-nilai kepimpinan yang tinggilah sebagai seorang pemimpin. Saya fikir sekian sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan mengenai ulasan buku ni. Seterusnya saya kembalikan semula kepada moderator. Terima kasih. Sama Puan Fazina. So kita jemput panel yang kedua untuk mengulas sedikit sebanyak tentang isi buku disediakan Cik Nazrin. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, saya mulakan dengan poin pertama yang saya dapati menarik di dalam buku ni. Okey, dalam buku ni dia tulis perempuan ni sebagai alat pengesan. Ada sixth sense ke perempuan ni? Ada. Okey, macam ni. Sebenarnya ini adalah ada juga kaitan dengan kita punya otak sebenarnya, otak dan juga cara penglihatan lelaki dan perempuan ni berfungsi. Okey. Kenapa perempuan dia dapat rasa dengan cepat apabila orang lain berasa susah hati atau kecewa. Okey, dan kenapa juga perempuan ni dia bila ada something wrong yang terjadi dekat sekeliling dia lagi cepat detect daripada lelaki. Okay, sebabnya perempuan ni memang kalau kita dalam istilah cakap keindahan dan keajaiban yang Allah beri. Okey. Perempuan ni dikurniakan dengan naluri wanita. Iaitu keupayaan wanita untuk menyedari perkara-perkara kecil dan perubahan pada orang lain dan keadaan sekeliling. Jadi biasanya bila kalau mak-mak biasanya mak-mak yang akan perasan dulu anak sakit ke, anak sedih ke, biasanya mak-mak dulu yang perasan. Okey. Kalau lelaki pula dia kurniakan dengan naluri tu. Jadi sebab tu bila lelaki ni bukan blur. Dia tak nampak, jadi dia kena tengok melalui tanda-tanda fizikal. Jadi kalau perempuan, kalau dia sedih dalam hati je, lelaki tak boleh nampak. Dia melalui muka, air mata. Okey. Ini juga ada kaitan dengan evolusi daripada zaman dulu. Writer berpendapat sebab zaman primitif dulu lelaki ini adalah pemburu, manakala perempuan adalah pemelihara rumah tangga. Jadi lelaki jarang habiskan masa kat rumah, dia tak berpeluang untuk mempelajari cara-cara untuk mengesan tanda-tanda ni dan cara-cara untuk berkomunikasi. Okey, saya pergi kepada next slide. Okey. Pendengaran perempuan lagi baik. Betul ke? Okey. Dia macam sebenarnya tak. Dia untuk perempuan dengan lelaki dia ada kelebihan masing-masing. Okey, untuk perempuan dia boleh mengasingkan, kategorikan dan membezakan bunyi yang nyaring. Okey. Sebab dia punya kemampuan untuk ni, sebab itulah perempuan ni dia sambil dia berborak dengan orang lain pun dia boleh lagi nak dengar orang lain punya perbualan. Jadi sebabkan tu juga bila perempuan ni cara dia mendengar ni adalah lebih orang cakap teliti daripada lelaki. Dia mudah terganggu dengan bunyi-bunyian yang kecil. Contohnya malam-malam contoh kalau tidur dekat dengan bilik air, bunyi air paip nitik ke perempuan dulu yang terbangun. Kalau lelaki dia macam steady je. Kekal lena. Dia sambung tidur lah. Ya, betul. Sebab lelaki dia dia menggunakan otak kiri untuk mendengar. Dan perempuan dia menggunakan kedua-dua belah. Okey.
walaupun apa begitu, walaupun lelaki ni dia just gunakan otak kiri je untuk mendengar, tapi dia lebih arif untuk menentukan dari mana apa bunyi datang. Kalau macam perempuan dia dia boleh dengar apa tu, tapi untuk kalau daripada segi nak tentukan daripada mana arah bunyi tu, lelaki adalah apa lebih inilah lebih arif apa melalui apa dalam buku ni. Okey, kita pergi kepada next slide. Yang kenapa lelaki dapat melakukan satu perkara pada satu masa? Yang ni apa, contohlah macam kan bila kita tanya dalam WhatsApp tu 2 soalan dalam satu ayat, kenapa lelaki reply satu je? Okey, ni adalah dia punya penerangan. Otak lelaki dia terbentuk adalah untuk memberi perhatian kepada perkara ataupun tugasan yang khusus pada satu-satu masa. Kerana otak lelaki dia punya saraf-saraf penyambung untuk otak kanan dan kiri dia adalah kurang berbanding perempuan. Okey. Dan otak perempuan dia memang dah diaturkan untuk melakukan pelbagai tugas dalam satu masa. Sebab tu kita boleh tengok macam nampak perempuan lebih multitasking daripada lelaki. Sebab otak perempuan dia aktif dan tidak berehat. Dalam buku ni dia ada research daripada pakar neuropsikologi Profesor Ruben Gur dari University Pennsylvania. Dia ada buat kajian melalui baca otak. Dia punya hasil kajian dia mendapati untuk lelaki, bila lelaki berehat, aktiviti otak dia adalah kurang daripada 70%. Untuk wanita untuk perempuan pula, dia otak dia constantly berfikir dia maintain dekat 90% aktiviti otak dia walaupun dia tengah berehat. Okey. Sebabkan cara perempuan punya dia punya aktiviti otak ni juga, selalu perempuan dia 50%, kajian mendapati 50% daripada perempuan selalu tersalah bila bila kita tanya arah kiri dan kanan. Pernah tak terjadi pada ni kan kita kan bila kita tanya tu perempuan selalu tersasul bila tanya kiri ke kanan. Macam saya pernah lah bila saya tanya arah dekat adik saya, dia tersasul dia pergi. Dia nak cakap kanan, dia cakap kiri. Okay. Next slide. Kenapa perempuan suka bercakap dan perlu bercakap? Okay. Betul, memang ada orang hobi dia bercakap, betul. Lelaki pun ada juga hobi dia bercakap. Tapi kalau untuk secara kajiannya melalui buku ni, perempuan dia bercakap adalah untuk menjalinkan hubungan dengan orang lain. Okey, perempuan bercakap untuk menjalinkan hubungan dengan orang lain. Untuk lelaki, dia bercakap adalah untuk menyampaikan maklumat dan mengaitkan fakta. Okey. Gosip untuk ni. Untuk perempuan, dia cara untuk mengetepikan masalah adalah dengan bercakap mengenai masalah tersebut. Kalau sebab tapi lelaki kalau rumah bawang lagi teruk kot rasanya. Lelaki sekarang dia dah mula keep up dengan perempuan punya level. Sebab tu dia boleh tahan juga di bawah sekarang. Sebab berbeza dia otak lelaki dengan perempuan kan. Okey, untuk lelaki dia otak dia dapat mengasingkan dan mengetepikan masalah mereka buat seketika. Sebabkan dia punya cara aktiviti otak dia tu kan. Macam perempuan most of the time otak dia constantly berfikir, jadi dia akan gundah gulana bila dia tak sebab bila dia selalu fikir benda tu, so cara dia nak meluahkan tak adalah dengan bercakap.
Jadi cara apa yang sini writer tulis, perempuan berfikir dengan bersuara sebagai cara meluahkan perasaan dan lelaki pula bercakap dalam hati. Salah satu sebab dia adalah keupayaan verbal lelaki tidak sehebat perempuan. Lepas tu dalam buku ni ada tulis juga kenapa bila lelaki stres, lelaki tak bercakap dan perempuan kena bercakap bila stres. Okey, kat sini ada tulis perempuan dia akan bercakap untuk meluahkan apa yang ada di dalam kepalanya. Jadi apa yang dia cakap tu apa yang dia tengah constantly playing dekat dia punya otak dia. Macam lelaki dia tak bercakap sebab masa ni dia punya otak kanan tengah aktif mencari jalan penyelesaian kepada masalah. Lelaki bila dia dah jumpa jalan penyelesaian baru dia akan happy untuk bercakap pasal, bukanlah happy, maksudnya baru dia akan willing untuk bercakap pasal masalah tu. Jadi perempuan kalau bila lelaki ada masalah tu kena tahulah yang sebenarnya dia tengah berfikir. Jadi bagi dia masa fikir dulu, lepas nanti baru tanya kemudian. Kalau macam perempuan, dia memang kena bercakap. Kalau dia tak bercakap, dia jadi hati. So, yang lelaki, bila perempuan ceritakan masalah dia tu, tolonglah dengar. Perempuan ni kadang-kadang dia tak nak pun penyelesaian, dia minta tolong dengar je. Okay. Yang ni. Kenapa lelaki rasa kena letih bila perempuan bercakap? Okay, ada sains dia. Okay. Secara purata dia, okay. Perempuan bercakap 6 hingga 8,000 patah perkataan dalam sehari. 2 hingga 3,000 nada suara dan 8 hingga 10,000 pergerakan tangan, ekspresi muka dan bahasa tubuh. Nak dikomparekan dengan laki-laki hanya bercakap 2 hingga 4,000 patah perkataan, 1 hingga 2,000 nada suara dan 2 hingga 3,000 isyarat tubuh yang lain dalam masa sehari. Hanya 1/3 daripada apa yang perempuan cakap. So jadi kota lelaki ni dia cepat habis tau. So contoh dia dah daripada pagi sampai petang, okey, dia punya kota bercakap tu dah habis. Kalau perempuan, dia kota banyak. So bila dia tak habis tu, dia memang tak boleh orang cakap selagi tak habis kota tu, selagi tu dia akan keinginan dia nak bercakap tu Lain kan kalau contohnya daripada pagi tu dia dah selesai berborak dengan kawan ke dah membawang siap-siap, okey kota dah habis, dia dah sepenat, dia akan tu. Maksudnya bila balik rumah jumpa suami ke dia tak bercakap sangat lah, macam tu. Sebab kuota dah habis. Betul, sebab kuota dah habis, kena tunggu next day baru top up balik. Okey. Ini pula cara lelaki bercakap versus cara perempuan bercakap. Okey, lelaki dia akan cakap menggunakan ayat yang ringkas dan teratur. Dia ada butiran yang nyata, lepas tu dia ada konklusi. Dan dia menyatakan satu perkara dalam satu masa. Untuk perempuan pula, dia menggunakan ayat yang berbunga, cakap berkias. Lepas tu dia perempuan ni dia tak macam lelaki. Kalau explain dia macam mana cakap, bila perempuan dia suka gunakan body language untuk menyampaikan maksud dia. So jadi dia macam dia bila dia cakap tu dia tak berapa nak jelas. Kalau macam lelaki dia tak boleh faham sebab dia punya untuk berkomunikasi dia ada otak kiri je. Itu pun tak ada tempat yang spesifik dalam otak kiri tu. Sebab tu bila bercakap dengan lelaki, tolonglah cakap satu-satu. Jangan cakap banyak perihal satu sekaligus. Nanti perempuan juga yang sakit hati. Sebab lelaki tak layan sampai habis. Okay, next. Cara lelaki mendengar versus cara perempuan mendengar. Okay, lelaki dia mendengar seperti patung. Wajah selamba ketika mendengar dan rasa
menunjukkan ekspresi dalam 10 saat hanya satu ekspresi. Lepas punya respon tu macam dengus hidung je. Itu pun dengar je dia punya respon tu. Okey, untuk perempuan pula dia punya ekspresi, purata ekspresi dia adalah 6 ekspresi dalam 10 saat. Okey, dia cara dia tindak balas adalah dia biasanya akan respon dengan bunyi ataupun ulang ayat atau ucapannya orang yang sedang bercakap tu. Jadi lelaki dengar sebenarnya, dia bukan tak dengar. Cuma dia punya, sebab dia punya wajah stumble tu buatkan perempuan rasa macam lelaki ni dengar ke tak kan. Dia dengar sebenarnya. Lepas tu kalau macam nak tahu dia dengar ke tak, kita kena follow up lah dengan dia. Kalau tak nanti macam yelah, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Apa pun tak tahu kan. Okey. Seterusnya keupayaan spesial. Keupayaan spesial ni adalah kebolehan menggambarkan dalam bentuk objek, dimensi, koordinat, nisbah, pergerakan dan geografi. Kebolehan ini juga adalah untuk menggambarkan objek yang diputar dalam satu ruang, mencari arah di kawasan yang mempunyai halangan dan keupayaan melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Dalam buku ni juga writer ada tulis kajian mendapati keupayaan spesial lelaki adalah lebih tinggi dari perempuan. Sebab tu lelaki ni dia boleh dia lagi hebat kalau macam mentafsir peta daripada perempuan. Maksudnya tengok ikut tang mana pun dia boleh untuk interpret lagi peta tu. Kalau perempuan dia punya cara dia tengok ataupun macam ni lah dalam buku ni tulis, bila kita nak bagi arah kat perempuan, kita tak boleh bagi anggaran jarak ke ataupun apa. Kita perempuan dia lebih kepada melihat pada ni lah perspektif. So maksudnya melihat kepada sekeliling. Kalau nak bagi arah dekat perempuan, lagi senang bagi landmark. Kalau bagi contohnya jalan depan sikit 500 meter ke apa. Bila bagi macam tu, insyaAllah perempuan tu terlajak ke, sesat ke apa. Tapi bila sesat, lelaki ni pula sebab dia punya keupayaan verbal dia adalah lebih rendah pada perempuan. So maksudnya dia lelaki kalau dia sesat, biasa perasan tak kalau lelaki sesat dia duduk jalan je, duduk dalam kereta tu bawa pusing je. Pusing sampai jumpa. Tapi beza dengan perempuan, sebab bila perempuan dia sesat, dia lagi rela berhenti tepi jalan, turun tanya. Kalau macam lelaki ni dia tak nak tanya. Dia duduklah pusing sampailah jumpa. Lepas tu dalam kereta kalau ada lelaki dengan perempuan, mulalah nak bergaduh. Menyalahkan sama sendiri. Keupayaan spesial ni juga kenapa bila kita tengok lelaki, contohnya bila masuk parking ke apa, lelaki lebih mahir lah. Ini adalah berkaitan dengan keupayaan spesial untuk menganggar jarak dan semuanya. So jadi lelaki kena faham lah kalau perempuan ni bila time parking tu lambat sikit dia punya adjustment tu. Sebab ini adalah berkaitan dengan keupayaan spesial dia. Yang seterusnya emosi lelaki versus emosi perempuan. Emosi lelaki dia terletak di sebelah otak sebelah kanan. Oleh sebab itu dia dapat beroperasi secara bersendirian tanpa mempengaruhi fungsi otak yang lain. Untuk lelaki, emosi ni ada satu tempat khas dalam otak dia. Seolah-olah dia ada bilik yang terasing dalam otak lelaki. Sebab tu lelaki dia lebih mudah untuk diri dia daripada jadi terlalu emosional. Kalau perempuan pula dia punya emosi ni dia tak ada tempat yang khas dalam otak. Dia pula ada di kedua-dua belah otak. So sebab tu dia dia punya emosi selari dengan boleh bertindak dengan fungsi otak dia yang lain.
Sebab tu lah perempuan ni dia bila dia membahaskan tentang perkara yang emosional, dia pun boleh terikut emosional sekali. Sebab dia punya kapasiti otak dia tu. Tapi yang kebaikannya perempuan ni dia boleh menukarkan emosi otak dia serentak dengan perkara yang lain. Macam tu. Okey, yang ni ada satu ni saya tak tulis dalam slide. Yang ni saya kira apa yang poin terakhir lah daripada saya. Saya nak tunjuk. Okay. Kenapa membeli belah ni adalah kegembiraan wanita dan kegurunan lelaki. Okey, bagi wanita beli belah ni adalah umpama bercakap. Dia tak perlukan sebab ataupun tujuan dan boleh dilakukan selama berjam-jam. Dia tak memerlukan matlamat khusus. Untuk wanita dia membeli belah ni, shopping adalah aktiviti yang menyegarkan dan merehatkan. Sama ada beli ke tak beli, itu tak ada masalah bagi dia sebab dia shopping ni adalah ibarat terapi bagi dia. Tapi kalau untuk lelaki, shopping ni boleh menyebabkan diorang ni dapat pendarahan otak bila dia buat lebih daripada 20 minit. Okay. Sebab lelaki dia dia macam dalam buku ni dia tulis lelaki ni adalah macam evolusi pada zaman primitif dulu lelaki ni adalah pemburu. So jadi dia punya aim dia adalah untuk menangkap mangsa secepat mungkin dan membawanya pulang ke rumah. So jadi bila perempuan bila dia ajak lelaki shopping dia masuk kedai check test baju itu ini tapi dia tak beli pun. So lelaki jadi otak lelaki jadi penat. So untuk tips dia kalau dalam ni nak menggalakkan lelaki ni, maksudnya bila nak ajak lelaki ni tak nak bagi lelaki ni dia bosan, ajak lelaki ni untuk shopping sama untuk kita. Maksudnya bagi tahu dia syarat nak pilih syarat dia nak warna apa, nak style apa, jenama dan style yang kita mahukan. Lepas tu nyatakan juga kita nak pergi dekat mana dalam mall tu and berapa lama masa yang kita ambil. Bila lelaki bila dia ada objektif dia akan jadi lebih bersemangat. Itu tips dia dalam dalam buku ni. Okey, sekian saja daripada saya. Okey, terima kasih panel kedua kita, Encik Nazrin. Sebenarnya even macam kita sebagai staff pun kita kena kenal pasti bos kita tu macam mana. Kalau bos perempuan ni lain, bos lelaki tu lain kan. Betul. Okey, so kita teruskan Cik dengan Zahidah. betul. Tanya pada yang pakar kan, betul. Okey, kita jemput yang panel ketiga kita. Puan Fazila. Okey, Muhammad ada gangguan sikit, motor lalu pula. Okey, saya sambung balik. Sebentar. Okey, Zira. Okey Kak. Kita sambung balik berkenaan dengan waste tadi. Kita pergi ke slide yang kedua. Sisa buangan masuklah apa sebagai buangan. Kedua, ada bercat, palpu cat, cair, gas, sabun buang yang dipaskan. Itu semua dipanggil sisa. Yang atau diletakkan dalam alam yang boleh menyebabkan pencemaran alam. Berjadual buangan yang ditetapkan oleh Menteri di dalam peraturan atas tu.
Kak, suara Kak macam jauh Kak. Tahu Mm-mm. Ya tak? Tak Ni macam memang. memang jauh. Okay, slide yang ketiga, saya ringkaslah, kita pun dah kesukakan masa ni. Slide yang ketiga tu, ini yang mana permis yang melanggar akta atau melanggar peraturan, dia akan dikenakan denda ataupun tindakan. Denda iaitu 5 tahun penjara atau bayaran 500 atau kedua-duanya sekali. Jika individu melanggar peraturan, dikenakan penjara kurang 2 tahun ataupun 10. Slide kita yang kelima, flowchart ni menerangkan bagaimana pengurusan sisa chemical tu dilakukan. First kali tu identify tu kita kena kenal pastilah sisa-sisa yang kita ada, kerana kita perlu meletakkan kod pada sisa kod ini je lah. Yang kedua label waste container. Bekas-bekas sisa hendaklah di label ikut label yang telah ditetapkan dengan mengikut simbol hazard ataupun bahaya suatu. Yang ketiga, waste correction in the lab. Sisa yang dijana oleh dalam makmal tersebut ataupun premis tersebut. Yang keempat, transfer storage. Mana kita kena letakkan dia dalam temporary lah, penyimpanan sementara sebelum dihapuskan, dan perlu dikemaskini dan perlu diisi borang pelupusan. Okey, yang kelima, assemble all waste container. Sisa-sisa yang telah perlu dikumpulkan dan dimasukkan dalam bekas mengikut kod sisa yang telah ditetapkan. Yang keenam, collection by contractor. Collection by contractor ni yang telah dikumpul dan diasingkan akan diambil oleh kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan kualiti alam. Yang telah lengkap lah dengan orang semua sekali. Rasa sajalah, selesailah melupuskan bahan sisa kimia. Setakat itu saja. Okey. Ini slide yang seterusnya, contoh-contoh borang lah. Contoh borang. Akak jauh daripada speaker ke Kak? Tak dekat dah ni. Oh, okey. Tak dengar sangat Kak. Malas ni. Dengar tak? Dengar. Slide yang kontraktor angkut lah ke pelupusan. Settle dah, selesai sebenarnya. Okey. Zira. Kak, terima kasih. Dia clear Kak, tapi jauh je tu. Macam sayup-sayup. Okey, kita teruskan dengan panel pertama. Ada kesimpulan ke apa? Puan Sharifah. Okay. Terima kasih sekali lagi Ira. Okay, mungkin sangat ringkas lah. Okay, secara keseluruhan pada pendapat saya daripada pembacaan buku ni, self-fulfillment atau kepuasan diri ni adalah sesuatu yang subjektif, yang mana dia mengikut takrifan, pandangan atau apa yang dilalui individu tu sendiri dalam pelbagai aspek kehidupan lah. Dan juga saya tertarik dengan apa yang dinyatakan pada buku tu. Penulis memetik kata-kata ilmuwan terdahulu, iaitu
if you don't change the direction we are going to end up where we are headed. Okay, maksudnya perancangan yang tersusun disertai dengan kesungguhan, komitmen dan motivasi yang tinggi dalam diri dapat membantu kita untuk mencapai self-fulfillment atau kepuasan diri dengan baik. Untuk menentukan ya kita capailah apa yang diharapkan dan sesuatu usaha itu menjadi realiti lah. Makna kita dapat lihat transformasi ya daripada yang dulunya begitu ke arah yang lebih baik atau signifikan di masa akan datang. Sekian saja, terima kasih sekali lagi saudari moderator Ira. Terima kasih Puan. Satu perkongsian yang baik untuk kita sebagai untuk kita implementasikan sebagai staff. Kemudian kita jemput panel kedua untuk bagi apa-apa kesimpulan. Okey, untuk saya apa rumusan daripada buku yang saya baca tadi, dalam buku tu melalui apa yang saya ceritakan tadi, memang nampaklah kita ni lelaki perempuan ni ada bukanlah maksudnya satu gender adalah lebih baik berbanding gender yang lain. Kita lelaki dan perempuan itu ada berbeza, cuma berbeza. Okey, jadi apa yang kita boleh buat adalah kita raikan perbezaan, maksudnya raikan perbezaan and then kita akui kelebihan dan kelemahan masing-masing dan kita bekerjasamalah untuk membina kekuatan yang kolektif, tak kira sebagai rakan kerja ke ataupun sebagai pasangan suami isteri ke ataupun dalam hubungan berkawan ke. Okey, itu je lah quotes yang saya dapat rumuskan daripada pembacaan saya. Yelah sebab kelebihan dan kekurangan tu boleh maksudnya boleh ditampung antara satu lelaki dengan sama lain lah, betul-betul. Okey, kita persilakan panel ketiga kita untuk sedikit rumusan. Akhir kata daripada saya, pertamalah menjaga alam sekitar dan patuhilah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ke mana-mana tempat yang dan waste kertas, plastik, kita manfaatkanlah bekas-bekas tersebut. Datang. Terima kasih. Okey, sama Kak. Ada apa-apa, kawan-kawan ada apa-apa soalan pada ahli panel? Ada, cuma saya suka dengan suara moderator pagi ni. Terima kasih. Tak ada, dah tak ada soalan Tak jelas. Hello? Ada lah Ira. Ada apa-apa soalan lagi kawan-kawan? Tak ada Ira. Tak ada. Okey. Kalau macam tu kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Jangan lupa catat kehadiran pada yang belum ni boleh tengok dekat chat. Cik Aziz ada bagi ni link. Okay, jumpa lagi di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira.